Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus bersama saya, Amira Syasha dalam 15 minit MMTV edisi 27 Oktober 2023. Kita ke berita utama. Majlis Raja-Raja bersetuju memilih Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-17 selama tempoh 5 tahun mulai 31 Januari 2024. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad dalam satu kenyataan berkata, perkara itu diputuskan dalam mesyuarat khas Majlis Raja-Raja ke-263 yang diadakan di Istana Negara pagi tadi. Majlis Raja-Raja juga bersetuju mengisytiharkan bahawa Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah dipilih menjadi Timbalan Yang di-Pertuan Agong selama tempoh 5 tahun. Menurut Syed Daniel, mesyuarat khas Majlis Raja-Raja yang berlangsung hari ini dipengerusikan oleh Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin. Ujar beliau lagi, mesyuarat hari ini dihadiri oleh semua duli yang maha mulia, Raja-Raja kecuali Raja Perlis dan Sultan Kelantan. Bank Negara Malaysia melalui platform bisikan ancaman cyber sektor kewangan mengeluarkan amaran kemungkinan serangan cyber terhadap institusi keuangan dalam negara. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan, notis tersebut membolehkan organisasi keuangan mengambil langkah pencegahan yang sewajarnya dalam melindungi sistem dan mengelakkan sebarang kemungkinan gangguan perkhidmatan. Sementara itu, BNM dan industri keuangan sentiasa berkongsi maklumat. Selain platform bisikan ancaman cyber, sektor keuangan sentiasa memantau lanskap cyber dan akan memaklumkan tentang kemungkinan ancaman baharu termasuk peningkatan aktiviti penggodaman. Sementara itu, tular dakwaan mengatakan terdapat 10 kumpulan penggodam pro-Israel yang dikesan berkemungkinan melakukan serangan balas dendam terhadap tindakan penggodam Malaysia. Dragon Force melancarkan operasi Badai Al-Aqsa baru-baru ini. Antara penggodam yang dikenal pasti antaranya Israel Cyber Defense, Termak Israel dan Kerala Cyber Extractor. Terdahulu pada 13 Oktober lalu, Dragon Force bertindak menggodam pengkalan data dan akaun media sosial Israel sebagai tindak balas terhadap tindakan rejim Zionis yang menyerang rakyat Palestin di Gaza. Pakatan Harapan Selangor tidak meneruskan petisyen terhadap keputusan pilihan raya negeri di Dewan Undangan Negeri Taman Medan, Sungai Kandis dan Dengkil. Pengurusinya Datuk Seri Amiruddin Syari berkata beliau akan menyemak keputusan tersebut dengan peguam parti PKR yang ditentukan melalui Jabatan Pilihan Raya Pusat Parti. Dalam pada itu, Amiruddin yang juga Menteri Besar Selangor turut menjelaskan bahawa petisyen dibuat terhadap Dun Gombak Setia dilakukan oleh Barisan Nasional sendiri namun tidak dimaklumkan mengenai tindakan tersebut. Utusan Malaysia sebelum ini melaporkan Mahkamah Tinggi Shah Alam cuma menerima satu petisyen pilihan raya untuk membatalkan keputusan pilihan raya negeri Selangor bagi Dewan Undangan Negeri Dun Gombak Setia. Mahkamah Pilihan Raya Melaka hari ini membatalkan petisyen pilihan raya dikemukakan calon Barisan Nasional Kerusi Parlimen Masjid Tanah Abdul Hakim Abdul Hamid untuk mencabar keputusan pilihan raya umum ke-15. Susulan itu, Datuk Mas Ermiati Samsudin kekal sebagai Ahli Parlimen Masjid Tanah. Hakim Datuk Abu Bakar Katar membuat keputusan itu selepas pihak pempetisyen gagal membuktikan wujudnya unsur rasuah pada PRU yang ke-15. Beliau berkata pempetisyen bergantung kepada sogokan wang oleh pengerusi armada Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Akmal Zahin Zainal Zahir, namun gagal membawa individu itu hadir ke mahkamah untuk memberi keterangan. Tambah Abu Bakar, jumlah kehadiran tetamu dianggarkan antara 400 hingga 500 orang pada majlis jamuan yang diadakan di Markas Pas Pasir Gembur pada 3 Disember 2022. Tidak dapat dipengaruhi jumlah majoriti undi diperoleh Mas Ermiyati. Jelasnya lagi ini kerana responden mendapat majoriti besar iaitu 4,411 undi pada PRU 15. Mahkamah turut memerintahkan pempetisyen membayar kos sebanyak RM50,000 kepada pihak responden.
Persidangan dan pameran modal insan terbesar di Asia Tenggara, NHCCE 2023 menampilkan lebih 30 penceramah terkemuka dan pakar perniagaan antarabangsa, terokai peluang dan pendekatan inovatif, membangunkan bakat dan tenaga kerja industri dan negara. Cetuskan inspirasi bersama Ghanim Al-Muftah, Dave Ulrich, Eric Tamunde, Dr. Justin Cohen dan ramai lagi. Daftar sekarang. NHCCE 2023, menjana pertumbuhan, menginspirasi perubahan. Kita kembali lagi. Platform media sosial TikTok hari ini melalui satu kenyataan menafikan menyekat kandungan pro-Palestin di negara ini. Menyifatkan tuduhan kerajaan Malaysia itu tidak berasas, TikTok dalam satu kenyataan menjelaskan pihaknya turut berpegang kepada garis panduan komuniti dalam memberi kesaksamaan kepada semua kandungan. Menurut jurucakap platform tersebut itu lagi, TikTok juga sentiasa komited untuk melaksanakan dasar bagi melindungi komuniti. Terdahulu, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil mendedahkan terdapat bukti bahawa penyedia platform media sosial TikTok secara sistematik telah menurunkan kandungan berkaitan konflik Palestin-Israel dari Malaysia. Menurutnya, aduan yang diterima Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia menjadi bukti tindakan terbabit selain ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Himpunan Malaysia Bersama Palestin selepas turut disekat daripada disiarkan di platform terbabit. Saya bersama Palestin dan patung David tersebut telah dilupuskan. Demikian jawapan balas pempengaruh media sosial Syami Mia selepas menerima kecaman hebat oleh netizen berhubung isu Palestin serta barangan perhiasan rumah patung David sejak 2 minggu lalu. Syami Mia menerusi hantaran terbarunya di TikTok pagi tadi mengakui kesilapan dirinya kerana kurang cakna dalam konflik Palestin-Israel yang berlaku ketika ini. Dia juga memberitahu akan sentiasa memperbaiki kekurangan diri selain berusaha menjadi seseorang yang lebih baik pada masa hadapan. Dengan rendah hati, Syami Mia sekali lagi memohon maaf kepada semua di atas kekurangannya selama ini. Terdahulu, Syami Mia antara pempengaruh media sosial yang mempunyai pengikut ramai dengan jumlah sekitar 1.3 juta orang, namun selepas isu berkait dirinya tular, ibu kepada seorang anak itu kehilangan hampir 0.5 juta pengikut. Meskipun dia telah tampil membuat permohonan maaf menerusi siaran langsung di TikTok pada minggu lalu, malah rata-rata pengikutnya tetap bertindak untuk unfollow kerana berkecil hati dengan tindakannya sebelum ini. Setakat hari ini, jumlah pengikut di TikTok Syami Mia berbaki 863,900 orang, manakala di Instagram 331,000 sahaja. Kita beralih ke berita luar negara. Ketua Kumpulan Bersenjata Hezbollah di Lubnan dilaporkan bertemu dengan pimpinan Kumpulan Pejuang Palestin dari Hamas dan Jihad Islam bagi membincangkan rancangan yang perlu dilakukan oleh pakatan mereka untuk mencapai kemenangan ke atas Israel. Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Hezbollah, pertemuan itu melibatkan pimpinannya Syed Hassan Nasrallah, Timbalan Ketua Hamas Saleh Al-Arari dan Ketua Jihad Islam Ziyad Al-Nakhlala tanpa menyebut lokasinya. Justru mereka membincangkan perkembangan terkini sejak bermulanya Operasi Taufan Al-Aqsa dan peristiwa-peristiwa yang menyusuli di semua bidang, termasuk konfrontasi merentasi sempadan antara Lubnan dan Palestin yang diduduki. Mereka turut membincangkan rancangan dalam fasa kritikal ini untuk mencapai kemenangan habis-habisan dan menghentikan serangan kejam terhadap rakyat Palestin yang tertindas di Gaza dan tebing barat. Pada 7 Oktober lalu, Hamas melancarkan serangan ke atas Israel sehingga mengakibatkan sekurang-kurangnya 1,400 orang terbunuh dan mendorong tindakan balas dari rejim Zionis yang mengorbankan lebih 6,500 penduduk Palestin di Gaza. Kerajaan Meksiko semalam memaklumkan sekurang-kurangnya 27 maut dalam taufan Otis yang turut mengakibatkan pelbagai kerosakan dengan anggaran kerugian mencecah hampir 71.7 bilion ringgit. Presiden Andres Manuel Lopez Obrador berkata, 4 mangsa dilaporkan masih hilang akibat bencana alam yang merekodkan kelajuan angin sehingga 266 km sejam.
Kementerian Pertahanan pula berkata hampir 8,400 orang tentera Meksiko, tentera udara dan pengawal negara dikerahkan ke Acapulco dan kawasan sekitar bagi kerja pembersihan. Otis yang diklasifikasikan sebagai ribut kategori 5 itu merupakan bencana terburuk yang mengakibatkan banjir besar serta merosakkan kediaman, hotel dan harta benda di beberapa kawasan penempatan yang mempunyai purata penduduk hampir 900,000 orang. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kembali lagi kita ke berita ekonomi. Suruhanjaya Penerbangan Malaysia (MEFCOM) membuka siasatan terhadap My Airlines yang berhad dan syarikat penerbangan itu diperintahkan untuk mengemukakan penjelasan bertulis sebelum atau pada hari ini. Menerusi satu kenyataan, MEFCOM akan menilai sama ada My Airline layak untuk kekal sebagai pemegang lesen perkhidmatan udara atau sama ada ASL My Airline harus digantung atau dibatalkan menurut Seksyen 43-1 Akta Suruhanjaya Penerbangan Malaysia 2015 Akta 771. MEFCOM bakal mengumumkan maklumat terkini berkaitan dengan siasatan tersebut pada minggu hadapan. Berkenaan dengan bayaran balik kepada para pengguna yang terjejas pula, MEFCOM turut berhubung dengan pelbagai agensi termasuk pihak Bank Negara Malaysia untuk mengusahakan semua pilihan yang berkemungkinan dalam mendapatkan bayaran balik bagi pengguna tersebut. MEFCOM sebelum ini telah mengeluarkan surat tunjuk sebab kepada syarikat penerbangan itu pada 13 Oktober 2023 berikutan pengumuman penangguhan operasi syarikat penerbangan tersebut pada 12 Oktober 2023. Perusahaan automobil kedua yang berhad, Pro2, komited dalam mengurangkan tempoh menunggu pelanggan yang kebiasaannya mengambil masa 2 hingga 8 bulan bagi model tertentu keluarannya. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Seri Zainal Abidin Ahmad berkata, pengeluar kereta nasional itu dijangka dapat memendekkan tempoh menunggu mulai Januari 2024. Sementara itu, jualan kenderaan Pro2 melonjak 28.3% bagi suku ketiga tahun ini kepada 88,537 unit berbanding 69,011 unit yang dicatat dalam suku yang sama tahun lalu. Mengulas lanjut, Zainal Abidin berkata, peningkatan jualan itu disumbangkan oleh kecekapan operasi yang lebih baik di bahagian pengeluaran yang menyaksikan 91,528 unit kenderaan dihasilkan berbanding 75,196 unit pada suku sama tahun lalu. Beralih ke berita sukan. Walaupun mengharungi hari ke-8 tanpa kilauan emas, namun kejayaan Abu Samah Burhan dan Muhammad Yushazwan Yusof untuk meraih pingat dalam kejohanan tenis kerusi roda akhirnya tercapai sekaligus menceriakan kem negara dalam Sukan Para Asia di Hangzhou semalam. Biarpun gagal meraih emas namun pulang bersama pingat perak adalah satu pencapaian besar sekaligus menamatkan penantian 13 tahun negara. Pengurus pasukan tenis kerusi roda negara, Muhammad Iqbal Sulaiman berkata pemain menunjukkan peningkatan prestasi. Namun suasana di gelanggang utama menyebabkan mereka agak gemetar. Terkini kontingen negara sudah berjaya mengumpulkan 35 pingat secara keseluruhan hasil pungutan 7 emas, 14 perak dan 14 gangsa sekaligus menepati sasaran untuk memperolehi 35 pingat dalam kejohanan yang kali ini. Berdepan Kelantan United FC yang menghuni tangga ke-12 Liga Super, Johor Darul Takzim sedikit pun tidak memandang rendah terhadap lawannya itu bagi aksi malam esok di Stadium Sultan Muhammad IV, Kota Baru. Pengendali JDT Esteban Sulari berkata, anak buahnya berjanji akan turun dengan disiplin tinggi bagi mengekalkan rekod tanpa kalah dalam perlawanan Liga musim ini. Dia bagaimanapun belum mengesahkan sama ada bakal melakukan penggiliran dalam kesebelasan utama, namun tetap dengan misi utama untuk memburu 3 mata bagi aksi malam esok.
Dalam pada itu, pemilik JDT Tunku Ismail Sultan Ibrahim mengesahkan akan menyambung kontrak penyerangnya Bergson da Silva selain bakal membawa masuk 5 pemain baru ke dalam skuad Harimau Selatan. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Sabtu 28 Oktober 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Amira Syasha. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu.